Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar anak-anak cikgu hari ini? Cikgu doakan semoga semua dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita. Tajuk, nombor dan operasi. Okey, hari ini kita akan masuk kepada bahagian pola nombor, anggaran dan juga bundar hari ni kita banyak sikit kita belajar, okey? Okey, jom kita sama-sama belajar. Okey, yang pertama, kita kena tahu dulu standard pembelajaran kita hari ini. Kita akan fokuskan kepada 1.3 penganggaran, 1.4 pembundaran dan 1.5 pola nombor. Okey, nampak macam banyak kan? Tak apa, kita belajar sikit-sikit sebab yang ini benda dah belajar kan? Okey, standard pembelajaran, okey, iaitu memberi anggaran kuantiti berdasarkan set rujukan yang diberi dan menentukan kewajaran jawapan. Maknanya anggaran ni kita nak macam teka lah. Macam awak belajar, awak main teka kacang dalam balang kan? Macam tu lah anggaran. Okey. Dan yang keduanya, 1.4.1 membundarkan nombor bulat hingga puluh ribu yang terdekat. Okey. Dan kita ada lagi. Sebab banyak tadi kan. Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi secara tertib menaik dan tertib menurun. Sama ada 1-1, 2-2 hingga 10-10, 100-100, 1000-1000 dan 10,000-10,000. Dan yang terakhir kena melengkapkan. Bila kita dah kenal pasti, kita kena lengkapkan. Nampak macam banyak kan? Benda dah belajar, tak ada masalah. Okey. Yang pertama, kita pergi kepada penganggaran. Okey. Kalau tengok di sini, dalam gambar ini kita ada ini sempena nak cuti raya Cina kan. Kita bagi gambar kaum Cina. Kita kan masyarakat majmuk. Okey. Ini seorang kita anggap ibu lah. Ibu atau kakak dengan adiknya sedang berbual tentang balang yang berisi biskut atau coklat dalam ni dia nak jamu kepada tetamu dia pada tahun baru Cina. Tapi tahun ni tak boleh lah ada tetamu kan, SOP. Kena jaga SOP, tak boleh langgar, raya sendiri-sendiri. Okey. Jadi, kita tengok balik pada soalan. Okey. Kita kata ni ibulah ya. Balang A ada 400 keping coklat. Dia kata dalam ni ada 400 keping coklat. Lepas tu, ini kita kata Lim lah. Lim kata hampir separuh pun boleh hampir separuh balang B diisi coklat. Balang A penuh 400. Balang B hanya boleh masuk separuh. Mungkin biskut dia dah habis kan. Dia buat banyak tu je coklat dia tu, biskut coklat dia tu ada separuh lagi dalam balang B. Jadi, dia minta kita anggarkan bilangan coklat dalam balang B. Berapa? Agak-agak macam mana kita nak buat anggaran? Sini cikgu nak ajar kamu macam mana nak buat anggaran. Okey, kalau awak tengok di sini, maklumat dia, balang A penuh. Balang ni sama besar, sama saiz kan? Jadi balang A penuh dia 400. Balang A 400 keping penuh. Tapi balang B separuh. Balang B separuh. Separuh daripada balang A. Boleh dapat tak? Boleh dapat tak? Kalau separuh maksudnya kita kena balang A tadi kita bahagi dua. Kita buatlah dua bekas. Kita bagi satu balang lagi. Kita buat balang C jadi separuh-separuh. Kan? Kalau separuh baru kita boleh tahu. Sekarang macam mana nak tahu separuh dari 400 tu nak dapat berapa? Kita kena
bahagi. Okey, awak dah belajar kan tahun 2 macam mana nak bahagi. Separuh daripada 400 atau setengah. Setengah dari 400 berapa? Kita tak perlu bahagi pun kita boleh dapat jawapan. Kita dapat 200. Sebab separuh kan. Kita ada 400. Kalau separuh, buang 2 jadi 200. Senang sahaja. Okey. Separuh kita dapat 200 keping biskut. Okey, mudah kan? Tengok lagi. Yang ini macam complicated sikit. Tapi kita boleh selesaikan. Okey. Dia bagi dekat kita isi padu air di dalam kolam R dan T kurang daripada isi padu air dalam kolam S. R dengan T kurang daripada S. Kalau kita tengok gambar pun kita dah boleh tahu kan mana paling banyak, mana yang kedua sikit, mana yang paling sedikit. Kita dah belajar kan sebelum ni. Jadi, kita dah tahu kan. Jadi, dia kata tinggi kolam S hampir 4 kali. Ni 4 kali tinggi kolam R. Maksud dia, ni kolam R ni tinggi dia kan macam ni. Jadi, ada 4 kali. Maksudnya tinggi S ni kita kena buat bagi jadi 4 kali lebih kurang. Macam tu. Okey. Jadi, yang ni cikgu kecilkan sikit. Jadi kita dapat kolam R, okey, kolam S 4 kali lebih kurang. Kalau kolam T pula dia kata tinggi dia 2 kali. 2 kali maksudnya dia kita bahagikan jadi 2 ni. Kita andaikan. Jadi kalau T ni kalau 1 ni T ni maksudnya 1 je, 1 kali. Yang ini 4 kali. Yang ini T 2 kali. R 1 kali. Salah sebut cikgu. R 1 kali, S 4 kali dan T 2 kali. Jadi, sekarang kita tengok. Kalau 1 kali kita ada 4,000 liter boleh masuk. Kolam R, dia 1 je. 1 kali dia 4,000 liter. Kalau S, dia ada 4 kali. Berapa liter? Macam mana nak cari S? Jadi kalau nak cari S, kita tahu dah. Okey, tak nampak ni. Okey, S dia 4 kali kan? 4 kali. Maksudnya 4 darab dengan R. Isi padu R. S ada 4 kali isi padu R. Jadi 4 darab isi padu R ada 4,000 liter. 4 darab 4,000. 4 darab 1,000. 4,000. 4 darab 2,000. 8,000. 4 darab 3,000. 12,000. Macam darab sifir 4. Jadi 4 darab 4. 16. Jadi kalau ribu, 16,000. Nampak? Jadi S 16,000 liter. Macam mana pula dengan T? T tadi kita tahu berapa kali? T 2 kali. 2 kali aja. Jadi T 2 kali isi padu R. Jadi 2 darab 4,000 liter. 2 darab 4,000, 8,000. Senang kan? Mana ada susah? Okey, itu penganggaran. Boleh? Alhamdulillah. Kita tengok slide yang seterusnya. Okey, kita masuk tajuk pembundaran. Okey, sebelum tu cikgu nak buat ulang kaji sikit. Topik masa kita tahun 3. Okey. Yang pertama, dia bagi dekat kita 7,163 dibundarkan kepada ratus terdekat. Cikgu nak ulang, kita guna cara garis nombor dahulu. Kita tengok di sini. Okey. Awak ada diberi garis nombor kan? Sekarang kita dikata
1163 dibundar kepada ratus terdekat. Jadi bila ratus terdekat bermaksud kita ada dua pilihan melibatkan nilai ratus yang akan berubah. So di sini 7,163 maka kita ambil 7,100. Jadi kalau di sini 7,100 di hujungnya 7,200. Dia nombor ratus sahaja yang berubah. Jadi sekarang kita nak tahu 7,163 ni berada hampir kepada 7,100 atau 7,200. Macam mana? Cikgu ada jalan penyelesaiannya. Okey, kita tengok pada garis yang tengah-tengah sini. Okey, kalau sini 7,100, di sini 7,200, tengah-tengah dia nombor apa? 100 dengan 200, tengah-tengah dia mesti 50 kan? Ada 50 kat belakang ni kan? Jadi 100 ke 200, tengah-tengah dia ialah 150. Tapi sebab ada 7,000 kat depan, kita hanya salin sahaja. Jadi sekarang kita dah tahu dah 7,150 di tengah-tengah. Sekarang kita tengok. Ini nombor dia 7,163. 163 berada di sebelah kiri kah? Sebelah kanan kah? Kiri atau kanan? Sini 7,150. Jadi 7,163 berada di mana? Kiri atau kanan? Mestilah di sebelah kanan. Jadi sini 1,150, 7,150, 7,160, 7,170, 7,180, 7,190. Awak nak lengkapkan garis nombor ni pun boleh, tak nak pun tak apa. Cuma kita boleh agak. Okey, tengok sekarang 7,160 di sini. Kita 163. Jadi dia ada di sini. Dalam lingkungan ini. Jadi di sini ialah 7,163. So sekarang 7,163 berada di kiri kah? Di kiri kah? Atau di kanan kah? Kiri atau kanan? Sebelah kanan. Kalau sebelah kanan, kita kena ambil yang ratus tadi. 7,200. Jadi itu jawapannya. Tu kalau guna garis nombor. Kita tengok kalau kita guna garis, tak guna garis nombor. Okey, sorry. Soalan tak nampak. Apakah nombor ini? Sekejap cikgu tengok. 8,395. Susah cikgu nak buat video ni. 8,395. Kita guna teknik lori. Cikgu pun baru dapat satu teknik baru ni. Teknik dia kita panggil teknik lori. Okey. Ataupun cikgu gunalah teknik yang awak dulu, yang awak pernah belajar kan. Okey. Kita tengok pada ribu terdekat. Ribu, kita bulatkan ribu. 8,000 kan. Kemudian kita ada nombor di sebelah kanan dia. Nombor 3. Jadi kita kena tahu konsep nombor kecil dan nombor besar. Nombor kecil sifar 1, 2, 3, 4. Nombor besar 5, 6, 7, 8, 9. Okey, sekarang tengok nombor yang kita gariskan. Ingat ya, selepas kita tengok apa yang kita nak bundarkan, kita bulat. Nombor yang kita nak tentukan kecil atau besar, kita kena garis. Kita tengok nombor dia berada di sebelah kanan sahaja. Tak boleh ambil nombor sebelah kiri. Nombor sebelah kanan. Okey, nombor 3 berada di bahagian nombor kecil. Jadi kalau nombor kecil, kita tambah sifar. Kalau nombor besar, kita tambah 1 pada nilai tempat yang kita nak bundarkan. Jadi, kalau ni nombor kecil, kita tambah sifar atas 8 ni. Jadi, 8 tambah sifar ialah 8. Nombor yang lain ni, kita jadikan dia ada 3 digit lagi. Kita jadikan dia sifar. Maka,
8,395 kalau kita bundarkan kepada ribu terdekat akan dapat jawapan 8,000. Ni ulang kaji je tau. Ulang kaji. Okey, sekarang kita tengok soalan untuk tahun ini. Okey. Keluar lagi garis nombor. Okey, dia nak kita guna garis nombor. Kita guna garis nombor. Bundarkan 12,229 12,295. Sebut betul-betul ya. Cikgu pun boleh tersasul. Kepada ribu terdekat. Ribu ya, ribu. Mana ribu dia? Ni 2,000. Kalau 2,000 bermaksud yang lain, yang belakang dia ni semua sifar. Okey, depan dia kita ambil 12,000. Okey, 12,000. Kemudian lagi 1,000. 13,000. Kita kena tahu pilihan nombornya. Okey, 12,000 dan 13,000. Okey, sekarang nombor tengah-tengah. Okey, kita cari nombor tengah ni, titik tengah dia, nombor tengah. Okey, 12,000, 13,000. Tengah-tengah dia berapa? 12,100, 12,200, 300, 400, 12,500. Jadi di sini dapat 13,000. Sebab dia beza dia 1,000. Beza dia 1,000, jadi kita kena bagi skala tu betul-betul. So, 12,500. Jadi kita dah tahu dah. Di sini 12,100, 12,200, 12,300, 12,400 dan seterusnya. Sekarang tengok 12,295 di mana? Dia dekat sini kan? Dekat hampir dengan 12,300 ni. Jadi di sini 12,295. Bila kita dah bahagi tengah ni, kita buat anak panah ke kiri satu, anak panah ke kanan satu. Sekarang 12,295 menghala ke kiri atau berada di sebelah kanan? Kiri cikgu terbalik. Okey. Ada sebelah kanan kah? Kanan, sana kanan. Atau sebelah kiri? Kiri, atas ni. Mana satu? Ya, dia berada di sebelah kiri. Bila berada di sebelah kiri awak, dia ada sebelah kiri awak, jadi jawapan yang hampir bundarkan dia akan jadi 12,000. Bundar ni dia ada yang tak ada jalan kira ya. Kita hanya tengok, kita boleh dapat jawapan. Okey, kita cuba soalan lain pula. Kita tengok di sini masih lagi bundar, tapi kali ni cikgu nak guna teknik lain pula. Cikgu lebih selesa. Okey, cikgu nak perkenalkan teknik. Sebelum ni kita dah belajar teknik miskin kaya. Kali ni cikgu cuba teknik yang cikgu pun baru dapat, teknik lori. Macam mana lori tu? Meh kita tengok. Kita salin dulu 38,704 kepada, kita nak bundarkan kepada 10,000. 10,000 ni 3 kan? 3 kan? 10,000 ni. Jadi kita buat L dekat dia. Kita ada kepala lori, kita ada pemandu lori dan kita kena bagi tayar dekat dia. Macam mana? Kita tengok di sini. Okey, ni 30,000. Okey, macam sama juga macam tadi, kita kena tengok ni, ni pemandu dia ni. Pemandu dia. Pemandu dia, konsep macam tadi masih lagi memerlukan awak untuk tahu nombor kecil dan nombor besar. Ingat, nombor kecil kurang dari 5. Nombor besar dia 5 sampai 9. Okey, sekarang tengok nombor 8. Nombor 8 awak di mana? Nombor besar kan? Bila nombor besar, konsep dia masih sama. Kita kena bagi dekat driver ni. Satu lagi. Kita kena bagi. Kita bagi dekat dia 1. Jadi, 3 tambah 1, kita dapat 4.
Baru kita boleh tahu berapa tayar kita nak lukis. Lori kalau tak ada tayar, tak jadi. Tak jadi lori. Jadi 8 ni bawah dia kita letak sifar, 7 kita letak sifar, sifar kita letak sifar dan 4 kita letak sifar. Maka kita dapat jawapan dia 40,000. Boleh? Teknik lori. Kalau kecil, macam tadi juga kita tambah sifar. Kalau besar, kita tambah satu. Konsep dia masih sama. Cuma ada badan lori. Okey. Sekarang kalau cikgu nak cuba teknik lain. Okey. Tengok 95,684 kepada 10,000 juga. Tapi cikgu nak guna teknik yang sebelum ni cikgu dah ajar. Miskin, kaya. 95,684. Kita ada dua pilihan. Ni 90,000 kan? 95,000 bermaksud 10,000 dia ialah 90,000. Kita tulis kat atas ni 90,000. Kalau atas dia 90,000, kita kena tambah lagi 10,000. Lepas 90,000, mestilah 100 kan? Kalau kita tambah 10,000 jadi 100,000. Kita dah dapat dua pilihan. 10,000 yang hampir. Baru kita tengok orang sebelah dia, pembonceng dia. Sama macam konsep yang di atas. Masih lagi nombor di sini. Tapi di sini cikgu pakai kecil, besar. Kalau untuk miskin kaya, cikgu guna atas dia miskin, bawah dia kaya. Bila kita kaya, banyak duit, kita kena bantu orang. Sama nombor yang sama, istilah saja lain lah. 6, 7, 8, 9. Sekarang kita tengok 5. 5 ni miskin ke kaya? 5 dekat sini kan? 5 ni kaya. Ingat, kalau sebelah nombor yang kita bundar tadi tu kaya, jadi jawapan dia kita mesti pilih yang kaya. 90,000 dengan 100,000. Mana lagi kaya? Mestilah 100,000. Jadi kita kena pilih yang kaya juga. Kalau jawapan dia kalau nombor di sini miskin, kita pilih miskin. Okey. Boleh? Nampak perbezaan teknik? Awak boleh pilih mana-mana teknik yang awak nak. Cuma cikgu bagi ke apa orang kata pendedahan sahaja. Okey. Yang seterusnya kita masuk kepada subtopik pola nombor. Okey, sekarang cikgu ada pola nombor, kad nombor yang diberi. Masih lagi kita menggunakan garis nombor. Macam mana kita nak tentukan pola nombor? Okey, kalau awak tengok di sini 2,800. Cikgu tulis kat depan ni. Senang nak bagi nampak. Sebab nombor dia sikit, cikgu jarakkan sikit. 2,820, 2,840, 2,860. Okey, sekarang yang pertama, macam mana kita nak tahu pola nombor tu? Kita kena tengok dia menaik ke menurun, yang pertama. Okey, sekarang kita tengok. Dia dari kanan ni. Okey, kalau cikgu buat anak panah macam ni. Cikgu buat anak panah macam ni. Maksudnya anak panah ke kanan. Mana cursor cikgu? Hilang tiba-tiba. Okey. Mana nak cari ni? Berpusing-pusing cikgu. Okey, kalau anak panah dia ke kanan, okey, kita bergerak ke kanan, maksudnya menaik. Okey, menaik berapa? Yang ini yang penting. Biasa yang salah ni nak naik tu berapa? Okey, kita tengok di sini nilai tempat yang berubah. Awak tengok di sini 2,000. Kalau nilai ribu sama, semua nilai ribu. Nilai ratus, tempat ratus dia, nilai tempat ratus. Sama juga 800, 800. Sekarang tengok nilai tempat puluh. Ni sifar, 20, 40 dan 60. Sa dia sifar, sifar, sifar dan sifar. Sekarang yang berubah ialah nilai tempat puluh. Maka kita tengok beza dia berapa? Sifar kepada 20. 20 kepada 40. 40 kepada 60. Beza dia 20. Jadi, kita sebut pola nombor ini ialah
pola nombor tertib menaik 20, 20. Maksudnya dia naik 20, 20. Okey. Boleh? Okey, kita tengok yang seterusnya. Masih lagi pola nombor? Okey. Sekarang dia bagi garis nombor juga. Tapi awak tengok cara dia susun. 50,730, 40,730. Okey, kita masih lagi garis nombor kita tulis juga di depan. 20,730. Ni pun sama sebab nombor dia sikit, cikgu bagi jarak sikitlah. 20,000 silap 30,730, 40,730, 50,730. Okey, yang pertama. Tengok anak panah. Kalau di sini tak tengok anak panah pun awak boleh tahu dah. Tengok susunan nombor ini. Dia menaik ke menurun? Bertambah ke berkurang? Okey, kalau dia bagi garis nombor, dia mesti buat anak panah dekat awak. Okey? Tengok anak panah dia. Dari kanan ke kiri. Anak panah dia. Anak panah dia ke sini. Anak panah dia menghala ke kiri. Okey, jadi kalau anak panah ke kiri, maksud dia makin menurun. Awak tengok di sini pun 50,000, 40,000, 30,000, 20,000. Dia makin menurun. Jadi sekarang, apa nilai tempat yang berubah? Tengok. 10,000 dulu. 50,000. 40,000. 30,000. 20,000. Nilai ribu? Sifar, 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 sifar. Nilai ratus? 7, 7, 7, 7. Okey, awak tengok dekat puluh. Nilai tempat puluh. 3, 3, 3, 3. Tengok nilai sa dia. Sifar, 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 sifar. Jadi, yang berubah hanya nilai tempat 10,000 kan? Jadi, kita tentukan pola nombor dia sebagai pola nombor tertib menurun 10,000, 10,000. Okey. Kita tengok lagi apa yang cikgu nak soal. Okey. Masih lagi pola nombor. Okey, kita nak lengkapkan pula ya. Di sini tengok. Okey. Dia bagi nombor di atas. Kalau dia mula dengan di atas macam ni, kita tahulah kan nombor dia macam ni kita baca. Okey, 88,275. 87,275. Tempat kosong, 85,275. Jadi sekarang macam mana kita nak lengkapkan? Kita nak lengkapkan. Awak tengok di sini. Di sini tempat 10,000. 80,000, 80,000. Yang ni pun 80,000. Jadi kita andaikan nombor dia 10,000 dia tak berubah. So kita tulis sini 8, sini pun 8. Dan kemudian awak tengok 8,000, 7,000, 5,000. Jadi nilai ribu dia berubah. Dan dia semakin apa? Menurun ke menaik? Tengok. 8,000, 7,000, 5,000. Jadi menaik ke menurun? Dia menurun. Jadi sini 8,000, 7,000. Di sini 6,000. Sini 5,000. Sini 4,000. Okey. Kemudian kita tengok 275, 275, 275. Berubah tak? Tak berubah. Jadi kita pun tulis. Sebab dia tak berubah, kita tulis sahaja. Jadi kita dah dapat nombor. Kita dah lengkapkan nombor ni. Jadi apakah pola nombor ini? Beza dia dekat mana tadi? Ribu kan? Dan dia nombor dia semakin menaik ke menurun? Tengok. Dia naik ke turun? Kalau tengok di sini pun dia tangga kan? Dia turun. Jadi pola dia ialah tak nampak pola nombor tertib apa? Menurun. Berapa? 8,000, 7,000, 6,000, 5,000. Beza berapa ribu? 1,000. Jadi 1,000, 1,000. Macam tu je kan? Okey. Kemudian kita ada lagi. Dia suruh lengkapkan lagi. Burung pula bawa nombor. Okey. Soalan dia.
Apakah nombor terakhir dalam pola nombor ini? Dia nak jawapan dia, baca soalan, dia nak nombor terakhir. Maksudnya dekat burung yang terakhir ini sahaja. Tapi dua nombor ni kita tak tahu. Jadi dia nak yang terakhir. Maka kita kena cari dulu dua nombor ini. Okey, sekarang tengok burung pertama 15,507. Burung kedua 15,607. 15,707. Jadi dia makin naik ke berkurang. Tengok ni 15,507. Nilai tempat dia, ribu dia dengan puluh ribu dia tak berubah. Jadi kita tulis siap-siap. Dia tak berubah. Okey, kemudian ini 507, 607, 707. Di sini betul. Kan di sini 807, 907. Jadi apakah nombor terakhir? Ambillah yang terakhir sahaja. Jangan jawab dua-dua. Dia nak yang terakhir je. Jadi kita jawab yang yang terakhir 15,907. Ingat pada soalan. Baca soalan betul-betul. Okey. Sekarang ada apa? Okey. Ini soalan cikgu nak awak cuba buat. Okey. Cuba buat soalan ini. Okey, cikgu elak sedikit. Dia bagi gambar ya. Awak kena cari dulu. Okey. Kalau separuh daripada 17,000 ni macam mana? Tadi kita dah belajar kan? Kalau separuh kita bahagi. Lepas tu manik dalam bekas B, dia lagi separuh, awak tengok dia lagi separuh dari A. So, kalau awak dapat nilai A, awak dapat separuh daripada 17,000. Lepas tu, nilai tu awak cari lagi separuh, awak akan dapat nilai B. Nak cikgu buat ke? Buatlah ya. Okey, cikgu bantulah satu soalan. Okey, macam ni cikgu nak kira sini nanti ada soalan. Okey. Awak buat dulu 17,000 bahagi 2. Awak akan dapat jawapan. Ya, ini untuk balang A. Awak bahagi dulu. Okey. Untuk dapat balang B, jawapan yang di atas ni, yang jawapan A ni, okey, jawapan A, okey, balang A, awak kena bahagi lagi 2 sebab dia separuh lagi. Bahagi lagi 2. Cikgu bagi setakat tu je. Okey. Kemudian yang ini, tengok isi padu air di dalam botol C. Dia bagi dalam botol ni 10,000. Sekarang botol C. Awak tengok dia lebih dari separuh. Kalau separuh dekat sini. Macam ni lebih kurang Kalau separuh, kalau 10,000, separuh dia kita ada 5,000 kan? Separuh 5,000 kan? Jadi kalau separuh 5,000 ni lagi separuh. Berapa? Maksud dia berapa yang ni? Kena bahagi lagi 2. Lepas tu baru awak tambah semua sekali. Dari sini, ini awak dapat berapa tadi? Separuh dari 5,000. Lepas tu awak tambah dengan 5,000, awak akan dapat jumlah balang C. Okey. Kemudian kita ada pembundaran, latihan bundar. Okey. Bundarkan kepada ratus, ribu dan puluh ribu terdekat. Soalan dia bagi macam ni. Okey, cikgu nak awak buat, setiap soalan ni awak kena buat table. Macam ni buat table. Okey, sini nombor. Lepas tu sini awak kena tulis ratus terdekat. Okey. Lepas tu ribu terdekat. Cikgu tunjuk cara sahaja, awak kena cari jawapan sendiri. Puluh ribu terdekat. Buat macam ni. Tulis nombor A, 14,278. Ratus terdekat. Tengok nombor ratus, tengok nombor sebelah kanan dia. Apa jawapan dia? Ribu terdekat. Tengok ribu, bulat dan buat. Boleh? B salin dekat sini, C, D dan E. Buat petak macam tu supaya awak nampak dia punya perbezaan. Boleh? Okey, yang seterusnya.
Latihan pola nombor. Tentukan pola nombor ini. Awak tengok nombor ini, dia menaik ke, menurun ke berapa? Menaik 10-10, menaik 100-100, menurun 1000-1000. Itu maksud dia. Okey? Yang ini kalau tak nampak, okey, cikgu sini sikit. Okey, jadi awak kena salin soalan ni. Bolehlah buat kat mana-mana. Nanti awak boleh komen di ruangan yang cikgu sediakan. Okey, boleh buat soalan ni. Okey, kemudian yang ini ada soalan yang cikgu nak awak lengkapkan garis nombor. Dia bagi tempat kosong 87,527, tempat kosong 87,545, 87,554 dan apa nombor di sini. Sekarang awak tengok di sini, cikgu bantu sikit. 10,000 dia 80 semua. Jadi kita andaikan semua ni 80 dulu ya. Okey, kemudian 7,000. 7,000, 7,000. Ribu dia pun sama. Sekarang 500 pun masih sama 500. Yang berubah ialah nombor apa? Tengok di sini. Nilai tempat sa dan puluh dia tak sama. Awak tengok sa dan puluh dia tak sama. Tapi nombor dia sini 27, 45, 54. Jadi nombor dia kita bagi anak panah dia. Dia anak panah makin ke depan. Jadi kalau ke kanan, apa tadi? Ingat cikgu sebut balik. Ke kanan tadi dia maksudnya apa? Menaik ke menurun? Awak tengok nombor dia. 27, 45, 54. Jadi ini bermaksud puluh dan sa dia berubah. Jadi kita nak tentukan berapa dia naik. Kan awak dah tahu dia menaik. Jadi berapa dia naik? Cara macam mana nak buat? Ni tolakkan dua nombor ni. Jadi awak boleh buat 87,554. Awak tolak 87,545. Kenapa cikgu buat tolak? Sebab kita nak tahu berapa beza dia. Okey, 4 tolak 5 tak boleh. Pinjam, tinggal 4. 14 tolak 5, 9. 4 tolak 4, sifar. 5 tolak 5, sifar. 7 tolak 7, sifar. 8 tolak 8, sifar. Maka kita tahu setiap beza ini ialah 9. Jadi, kita tahu sini 9, 9, 9, 9. Jadi, awak boleh tambah 9, tambah 9, tambah 9 ataupun undur 9, undur 9. Okey, cikgu dah cari. Awak tinggal nak lengkapkan sahaja dan awak tentukan polanya. Maksud dia menaik berapa? 9, 9. Dah banyak bocor jawapan. Okey, cuba jawab dan boleh tinggalkan komen. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian dahulu untuk kali ini. Cikgu harap awak dapat faham apa yang kita belajar hari ini. Walaupun dia banyak sedikit, tapi insya-Allah benda tu mudah sahaja. Jangan lupa like, subscribe dan share video cikgu. Supaya lebih ramai rakan awak yang akan mendapat manfaat yang sama. Sehingga itu, semoga kita berjumpa lagi. Selamat bercuti Tahun Baru Cina. Bye-bye daripada cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.